Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Jadi sebelum kita nak memulakan kuliah kita, elok kiranya kita sama-sama membaca surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wa la li'abaihim kabarat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza am hasibta anna ashab kahfi war-raqim kanu min ayatina 'ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Baik, malam ni insya-Allah kita masuk pada bab yang berikutnya. Kata pengarang rahimahullah taala, keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Hadis yang ke-9. Nabi SAW orang pertama yang akan dibangkitkan daripada kubur. Haddathani Abdullah ibnu Farrukh haddathani Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Abdullah bin Farrukh radhiyallahu anhu katanya, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan pada aku bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat kelak. Aku ialah orang yang pertama akan bangkit dari kubur. Aku ialah orang yang paling dahulu memberi syafaat dan aku adalah orang yang paling dahulu diberi syafaat. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Nabi SAW adalah orang yang pertama sekali akan dibangkitkan daripada kubur sesuai dengan status baginda SAW sebagai pemimpin anak Adam keseluruhannya pada hari kiamat. Pada baginda SAW akan diikuti pula oleh para anbiya yang lain selepas pada itu. Baik. Hadis malam ni nak cerita pada kita apa yang berlaku di padang mahsyar nanti esok di akhirat nanti ni apabila sangkakala kedua pertama telah ditiupkan, maka dunia akan jadi hancur binasa. Apabila sangkakala kedua ditiupkan, maka semua orang akan bangkit daripada kubur. Jadi orang yang mula sekali akan diretak atau dibangkitkan tanah dia daripada kubur ni adalah baginda sallallahu alaihi wasallam selaku ketua dan pemimpin, diberi satu kemuliaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Di dalam lafaz hadis ini disebut ana sayyidu waladi Adam. Ada riwayat lain menyebut ana sayyidun nas.
aku ketua bagi semua manusia. Lafaz yang lain, riwayat lain menyebut ana sayyidul alamin, aku ketua bagi segala alam. Daripada beberapa lafaz hadis ini menunjukkan bahawa Nabi SAW ni bukan sahaja ketua bagi semua anak Adam. Ketua anak Adam makna dia apa? Ketua bagi manusia, termasuk juga para anbiya alaihissalatu wassalam. Anak Adam maksudnya manusia. Maka Nabi SAW akan mula dahulu dibangkitkan, kemudian diikuti dengan para anbiya yang lain. Yang nombor dua, bila Nabi SAW sebut ana sayyidun nas, aku semua manusia, dan sayyidul alamin, merujuk kepada apa? Merujuk kepada mulia atau lebihnya Nabi SAW, lebih daripada para malaikat, hatta jin dan malaikat didahului baginda Nabi SAW yang lebih utama. Umum kita mengetahui bahawa orang atau manusia yang beriman, dia lebih tinggi martabat dia daripada para malaikat. Kerana mengikut akidah kita ahli sunnah wal jamaah, manusia ni dia ada nafsu dia, ada syahwat dia, ada kena makan, kena keluarga dan sebagainya. Maka mujahadahnya manusia atau bersusah payahnya manusia sehingga dia usaha untuk ibadah juga, maka martabat dia lebih tinggi pada para malaikat. Yang malaikat ini keadaan dia tidak berkeluarga, tak makan, tak minum. Sebab tu ketika Nabi SAW sampai kepada Sidratul Muntaha, Jibril alaihissalam tidak boleh naik lagi ke peringkat yang lebih tinggi ketika Isra' dan Mi'raj. Hanya Nabi SAW naik ke atas. Itu simbolik menunjukkan pada kita bahawa martabat Nabi tu lebihlah. Kata ulama, bahkan martabat manusia yang soleh. Kerana iman manusia ni yazid wa yanqus. Dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Tetapi iman malaikat dia statik, dia stabil macam tu je. Adapun iman para nabi adalah setiap hari naik, setiap hari naik, setiap hari naik, setiap hari naik. Itu nombor pertama. Yang kedua, dalam hadis ini Nabi SAW menyebut ana sayyidu waladi Adam, aku ketua bagi semua manusia. Perkataan sayyid ini maknanya ketua atau penghulu. Sebab tu sesetengah ulama menyebut bahawa tidak salah kita menambah perkataan sayyidina dalam selawat kita, dalam tahiyat akhir kita, atau dalam selawat seharian kita. Allahumma salli ala sayyidina, ketua kami. Sebab apa ketua? Nabi sendiri habaq kata Nabi ni ketua. Dalam lafaz selawat Nabi tak habaq pun, Nabi kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi ajak selawat pada sahabat, tidak menyebut perkataan sayyidina. Jadi adakah kita ni memandai-mandai? Kata Syekh Wahbah Zuhaili, maka tidak mengapa kita tambah sayyidina. Habuan kita ni hormat dan mengagungkan baginda Nabi SAW. Adapun Nabi, bila Nabi cakap, Nabi tak kata selawat ke aku ni cara dia Allahumma salli ala sayyidina. Nabi tak abang, kerana Nabi ni habuan tawaduk dia. Dia rendah diri. Dia tak mau masa dia cakap tu, dia labelkan dia tu sebagai ketua. Alah, hampa panggil aku biasa-biasa je. Tak payah hampa buat macam teruk sangat dengan aku. Nabi macam tu. Nabi dia jenis tawaduk aku tu. Nabi kata apa? Idza jaa karimul qaum fa akrimu. Apabila datang orang-orang yang mulia di kalangan kamu, maka muliakanlah dia. Dulu dia pemimpin kampung hampa. Dulu dia MPK kampung hampa. Dulu dia JKK. Dulu dia ketua jabatan. Tapi bila aku mai, jangan pengaruh aku jadi ketua hampa sehingga hampa lupakan jasa pemimpin hampa sebelum ni. Bila Nabi duduk-duduk, banyak sahabat-sahabat Nabi SAW yang pernah ada jawatan. Apabila dia mai, kadang-kadang dia duduk belakang. Saya tak ingat, kalau tak salah ingat saya, Sayyidina Jarir radhiyallahu anhu, Nabi baling serban dia, Nabi bagi serban dia, suruh lapik serban Nabi, suruh duduk Sayyidina Jabir duduk di atas serban dia. Maknanya Nabi bagi satu penghormatan pada orang. Nabi suka kalau aku mai, sahabat kata, kami apabila Nabi mai, kami tak akan bangun untuk menghormati Nabi, kerana lantaran kami tak suka,
Lantaran kami tahu Nabi tak suka kalau kami buat macam tu kat dia. Kami nak bangun, nak bagi penghormatan kat Nabi. Takkanlah bekas-bekas pemimpin kami yang biasa-biasa kat kampung, ketua blok, ketua taman, ketua kampung kami hormat. Takkan Nabi mai kami buat bodoh ya. Kami nak bangun, tapi Nabi tak berapa suka kalau kami buat macam tu. Maka teringin kami nak bangun sebabkan kami hormat dengan Nabi. Cuma Nabi tak suka. Nabi ni suka biasa-biasa je. Walaupun dia pemimpin yang hebat, Nabi SAW lebih suka memilih gaya hidup yang biasa. Ada orang jemput Nabi SAW makan apa? Qadid. Qadid tu apa? Daging kering yang disalai, dipanaskan, bergaram betul je. Orang kata, bagi makan ni lah. Nabi tak apa. SAW Nabi ni orang yang tak mengapa. Nabi naik kaldai, ada masa Nabi naik kuda, ada masa Nabi jalan kaki. Kehidupan Nabi ni bukanlah satu eksklusif. Walaupun bagi dia ni pemimpin, tapi habuan tawaduk tu sangat luar biasa. Jadi bagi kita, bila nak sebut, sesetengah ulama dia rasa macam tak berapa beradab lah panggil nama Muhammad tu, macam member kita pula. Tak apa cantik tu. Kita buh Sayyidina lah. Maka penambahan Sayyidina tidak membatalkan solat, tidak menyebabkan sembahyang kita jadi kekurangan dan sebagainya. Boleh, tak apa, tak jadi masalah. Habuan kita nak hormat dan sayang pada baginda Nabi SAW. Salahkah kita sebut Sayyidina? Tak salah, kerana Nabi sendiri habaq, ana sayyidu waladi Adam, aku ketua semua manusia. Jadi bila Nabi ketua, tak salah kita habaq Nabi SAW ketua. Nombor dua, boleh tak Nabi cakap ketua macam tu? Tu nama belagak tak kalau cakap begitu? Tak, kata ulama, tidak ada unsur-unsur fakhr. Nabi kata dalam riwayat lain menyebut, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku ketua bagi semua anak-anak Adam di akhirat. Bukan aku cakap ni nak bangga dengan apa. Just aku nak bagi tahu kedudukan aku di akhirat ni macam mana. Information dekat kita. Satu. Yang kedua, kata ulama, tak salah juga Nabi cakap macam tu. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala sebut, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan kamu, ceritalah dekat orang. Maka itu satu kelebihan yang Allah beri. Maka Nabi SAW cerita dekat kita apa kelebihan yang Allah beri. Tak salah juga, kerana memang Nabi ni diberi kelebihan yang banyak. Yang pertama antaranya adalah hadis ni kita baca, Nabi orang yang pertama dibangkitkan daripada kubur. Yang kedua, Nabi SAW adalah orang yang pertama yang akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana password syurga tu adalah suara Nabi SAW. Jibril, malaikat akan tanya, siapa tu? Aku Muhammad. Oh, aku tak diarah, aku diarahkan jangan buka kecuali pada orang nama dia adalah Muhammad SAW. Maknanya banyak kelebihan yang Allah beri kepada para anbiya alaihissalatu wassalam, terutama Nabi SAW. Bolehkah Nabi-Nabi ni ada kelebihan antara masing-masing macam tu? Boleh, kerana Allah Ta'ala sebut, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Demikian itulah para Nabi yang kami muliakan sebahagian mereka daripada lebihkan sebahagian daripada sebahagian lain. Tuan-tuan, dalam 124,000 para anbiya alaihissalatu wassalam, ada Nabi yang dimuliakan dan diceritakan pada kita lebih daripada Nabi yang lain. 25 Nabi. Dalam 25 Nabi tu ada tak yang lebih daripada satu dengan lain? Ada. Yang kita panggil sebagai ulul azmi. Kita ada Nabi Allah Nuh alaihissalam, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 lebih daripada Nabi yang lain. Nisbah apa lebih? Nisbah pengorbanan, susah payah. Allah angkat darjat lebih daripada lain. Dalam 5 tu ada tak yang paling mulia? Ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tingkatan Nabi-Nabi. Dalam syurga pun tuan-tuan ada tingkatan dia. Hang baik muttaqin ada syurga dia. Hang rajin sedekah ada syurga dia. Orang yang mujahidin, syahid fi sabilillah ada syurga dia. Maknanya syurga ada peringkat dia. Sebab apa? Sebab berbaloi lah. Kalaulah kawan tu di dunia ni dia buat kerja,
Bos dia di hujung bulan nilai dia dengan prestasi kerja dia. Hang kerja bagus, hang jarang ambil cuti dengan MC, orang jarang customer bagi report yang baik tentang hang, maka aku bos, aku bagi gaji lebih kat hang atau bonus lebih kat hang. Tak adil lah satu bos bagi gaji lebih dengan bonus lebih pada semua pekerja dia. Walaupun pekerja dia kerja malas ke, apa ke, tipu ke, bohong ke, curi duit syarikat, dia tak boleh bagi. Maknanya bos tu tak adil. Kalau bos tak adil, tambah Allah Ta'ala, Tuhan yang maha adil, Allah buat syurga berperingkat-peringkat sesuai dengan orang. Syurga ada martabat dia, para Nabi ada martabat dia. Masjid-masjid tak sama antara satu masjid dengan satu masjid. Masjidil Haram 100,000, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa 10,000. Semua pahala ganjaran yang kita buat tak sama antara tiga masjid. Masjid Binjai dengan Masjid Batu Mung sama lah. Masjid Binjai dengan Masjidil Haram tak sama, sebab dia martabat dia Allah tak tempat yang lain. Cebisan bumi sama tak? Tak sama. Kata Nabi SAW, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Hadis riwayat Imam Muslim. Tempat yang paling Allah suka kat muka bumi ni apa dia? Masjid. Dia base. Dan tempat yang Allah paling tak suka kat muka bumi adalah pasar dia. Maknanya kawasan tanah masjid dengan kawasan tanah kita buat jalan raya, parking, LRT dan sebagainya, tak sama nilai dia. Hari ada yang tak sama. Khairu yaumin ittala'at alaihi syams yaumul jum'ah. Hari yang paling terbaik disinari cahaya matahari, hari Jumaat. Tak sama ganjaran pahala Jumaat dengan Isnin, dengan Selasa, dengan Rabu, kerana nilai hari. Nilai bulan tak sama. Ramadan tak sama dengan orang lain. Bulan-bulan haram tak sama orang lain. Bulan Zulhijjah tak sama dengan orang lain. Pagi Zulhijjah tak sama dengan pagi Rabiul Akhir. Semua tu martabat dia lain. Waktu pagi ada lebih dengan malam. Waktu malam ada lebih dengan pagi. Maknanya dunia ni semua Allah buat waktu dia tak sama. Contoh nak angkat tangan doa, ada waktu mustajab dia, ada hari mustajab dia, ada tempat mustajab dia. Begitu juga para anbiya alaihi salatu wasalam. Tak salah kalau Nabi SAW kata, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar, aku ketua. Memang itulah selayaknya bagi baginda SAW, kerana semua jami' mu'jizatil anbiya diberi pada Nabi SAW. Semua kelebihan atau mukjizat Nabi-Nabi diberi pada Nabi seorang. Boleh cakap dengan binatang, suara sedap, muka cantik, muka handsome. Nabi apa lagi? Habaklah mukjizat apa pun boleh ke Nabi SAW. Kerana ketua dia lebih daripada orang lain. Tapi walaupun jutaan kelebihan Allah beri pada Nabi, Nabi SAW ni orang yang sangat rendah diri. Sangat rendah diri. Itu luar biasanya Nabi SAW. Sambung. Dalam hadis riwayat Muslim berkenaan syafaat, Nabi SAW mengakui dirinya sebagai pemimpin manusia, termasuk pemimpin para Nabi. Yang paling jelas apa yang berlaku ketika Isra' dan Mi'raj, ketika mana Nabi jadi imam pada semua Nabi-Nabi di dalam Masjidil Aqsa. Itu bukti yang jelas menunjukkan bahawa Nabi ini ketua bagi semua Nabi. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut apa? وَمَا مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. Bukanlah Muhammad itu sekadar bapa-bapa di kalangan apa, tetapi dia adalah Rasul dan penutup bagi segala Nabi. Itu kelebihan Nabi SAW. Dan termasuk bapa kepada semua manusia, iaitu Nabi Allah Adam AS. Baginda turut mengakui sebagai pemimpin seluruh alam, meliputi jin, manusia, hatta malaikat dan makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang lain. Namun status Nabi SAW sebagai pemimpin seluruh alam tidak menjadikan baginda sombong, apatah lagi baginda bangga diri. Tuan-tuan, saya nak bahas Nabi SAW boleh hidup dalam keadaan tersangat kaya, tapi Nabi memilih untuk hidup miskin. Pernah di offer, mau tak wahai Muhammad SAW, seluruh bukit-bukit kat Mekah aku tukar jadi emas. Nabi kata tak apalah, biar aku hidup macam ni. Bila aku lapar, aku boleh mohon padamu. Bila aku kenyang, aku boleh terima kasih pada kamu. Tuan-tuan, saya nak bang, bukit kat Mekah jadi emas tu maksud dia apa?
Maksud dia, saya bagi tahu kat tuan-tuan ni, meja kita ni. Meja tuan-tuan tak faham. Mari saya tunjuk. Ni besar handset kita, saya susun. Kalau saya susun ni, berapa banyak handset boleh? 1 kilo emas, lebih kurang besar ni, 160 ke 170 ribu. Dia ikut harga pasaran, dia boleh ubah lah. Naik 120 dia boleh pi. Besar ni lebih kurang sekilo. Tuan-tuan tahu tak boleh susun banyak mana untuk penuhkan ni, meja ni. Kalau lah meja ni emas berat dia, tuan-tuan pergi tukar depan Kapitan Keling tu, kedai emas direct tu, agak-agak tuan-tuan dapat apa? Tak payah kerja lah. Esok tuan-tuan pergi terajang pancikat balik rumah tidur. Sebab kaya sangat lah. Ni besar ni tuan-tuan. Kalau besar masjid kita, banyak lah. Berapa meja boleh susun nak penuh masjid? Banyak. Tapi Bukit Mekah bukan besar ni tak. Bukit banyak-banyak. Mekah ni bukan ada apa, bukit banyak. Tuan-tuan pergi daripada Mekah ke Madinah, tuan-tuan on the way duduk jalan tu, kiri kanan ada apa? Ada fun fair. Ada apa? Ada unta sikit 3-4 ekor. Bila kau main tak tahu, dia ada monyet-monyet mana main tak tahu, kita bawa buah belen kat hotel tu bagi monyet. Selain tu bukit, batu duk minggu tu ya. Tuan-tuan bayang kalau tukar semua tu bagi kat Nabi SAW seorang kaya tuan-tuan, tapi memilih untuk hidup dalam keadaan susah tu luar biasa. Lapang ni sampai 2 batu, boleh je doa kat Allah bagi kenyang lebih daripada orang. Boleh memilih untuk hidup dalam keadaan susah. Supaya apa? Supaya nak bagi pengajaran pada umat dia. Nabi boleh lah, Nabi kaya, dia ketui berlambak, ada duit-duit Mekah ni semua Nabi punya, kikir-kikir tu. Buat kerja Islam senang lah. Kami nak buat kerja Islam macam mana? Kami pun teruk, kami pun susah, rumah pun berlubang bersamamu. Orang takkan cakap begitu. Kerana hang lubang bersamamu, tapi hang tengok beras berlambak-lambak orang main hantar kat hang bendera putih. Tak pernah lapang. 2 ada kat Nabi. Lapang bila-bila sakit, susah, musibah. Kawan-kawan kita di Selangor kena banjir, ada yang tak makan 1-2 hari. Tapi alhamdulillah kawan-kawan main satu Malaysia bantu makanan-makanan semua hantar lah. Nabi SAW macam tu. Nama kata ketua, tapi dia lebih daripada orang lain. Dia punya tawaduknya dia. Tu ciri-ciri pemimpin yang hebat. Baik. Nabi tak bangga diri. Sebagai umat Nabi SAW, kita dilarang banding-banding Nabi dan Rasul sama mereka. Meskipun Nabi adalah pemimpin semesta alam, baginda tetap melarang umatnya banggakannya lebih pada Nabi yang lain atas Nabi-Nabi yang lain. Kita tak boleh kata Nabi Muhammad sempoi lagi, Nabi Yusuf ke sempoi pun, tak cakap gitu. Alah, Nabi Musa ke sempoi mana dia? Nabi Idris lagi sempoi pada Nabi Musa. Tak boleh cakap gitu. Semua Nabi-Nabi adalah utusan Allah Ta'ala. Walaupun Nabi tu hebat, kita tak boleh merendahkan Nabi-Nabi yang lain. Ni Nabi Adam punya pasal lah ni, pergi makan buah sama lah kita duduk dalam dunia pula. Tak boleh cakap begitu kan. Sengaja cakap begitu, ada niat untuk merendahkan para Nabi, boleh terkeluar daripada Islam. Bukan, tu memang blue screen dia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku, kata Allah, nak buat satu khalifah di muka bumi. Dia punya jalan cerita ni macam tu, skrip dia. Nabi Adam turun mai ke muka bumi untuk dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai khalifah. Itu panjang perbahasan dengan akidah. Tak boleh salahkan Nabi, tak boleh kutuk Nabi, tak boleh ada unsur-unsur merendahkan mana-mana Nabi di antara semua Nabi yang lain. Semua Nabi kita kata apa? Alaihi salatu wassalam. Semua Nabi kita panggil alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa bukan Nabi Kristian tau. Ada orang kata Nabi Isa, aku tak suka Nabi Isa sebab Nabi Isa Nabi Kristian. Apa cakap tu? Nabi Isa Nabi adalah bawa utusan sama macam Nabi SAW, tauhidkan Allah Ta'ala, dan dia menjadi Nabi pada zaman tu. Nabi Musa, Nabi Musa Nabi Yahudi. Tak cakap tu. Nabi Musa pun tak boleh hina dia. Semua Nabi-Nabi adalah orang yang agung dan hebat. Nabi Muhammad SAW juga merupakan yang pertama sekali memberi syafaat dan diberi kebenaran. Berkaitan dengan hadis syafaat yang mula tu, nanti kita akan jumpa dalam hadis yang berikutnya. Kita postpone syarah dia dulu. Syafaat adalah jaminan Allah Ta'ala, kurniaan khas kepada orang tertentu, khususnya Nabi SAW. Syafaat pada hari kiamat diberi atas sebab-sebab berikut. 3 di sini. Supaya
mempercepatkan permulaan hisab. Syafaat ni dia ada beberapa jenis. Antaranya nanti kita jumpalah hadis tu, lama penduduk mahsyar ni tunggu nak hisab terlalu lama, sehingga Nabi SAW akan doa pada Allah, sujud terlalu lama, bangun, sehingga Allah kata, wahai Muhammad, bangun, minta apa yang kamu mau, supaya mempercepatkan hisab nanti di akhirat. Nombor dua, supaya dikeluarkan manusia yang terjatuh dari neraka. Orang tu muka dia memang confirm masuk neraka, tapi disebabkan syafaat Nabi SAW boleh selamat dia daripada neraka, masuk dalam syurga. Tu satu jenis syafaat. Yang ketiga supaya masuk dalam syurga. Dia ada beberapa lah tuan-tuan. Satu yang kita panggil syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma ni syafaat yang paling besar dan hebat. Itu adalah di padang mahsyar esok ni, nak mulakan hisab. Yang kedua, syafaat Nabi SAW, orang yang confirm masuk neraka boleh diselamatkan masuk dalam syurga. Yang ketiga, orang yang tempoh dia lama dalam neraka, contoh 20,000 tahun, Nabi boleh syafaatkan dia, kurangkan tahanan dan tempoh dia di lokap neraka tu. Dalam berapa banyak yang Nabi nak minta kurang, boleh, Allah boleh izinkan. Tu nama syafaat. Yang keempat adalah syafaat Nabi SAW untuk meningkatkan martabat orang dalam syurga. Dia duduk dalam syurga, kan syurga, neraka ni dia punya tingkat turun ke bawah. Ni neraka tingkat 1, tingkat 2 bawah, tingkat 3 bawah, tingkat 4 bawah. Dia jenis neraka ni memang Allah Ta'ala buat jenis tingkat ke bawah. Dia jenis curam, jenis curam dan jurang. Curam dan jenis ke bawah gitu. Tuan-tuan pernah dengar hadis yang Nabi kata, Nabi dengan sahabat duduk, kebam dengan bunyi kuat. Semua kata, apa dia? Bunyi apa tu? Dia pun macam nak pergi tengok kat luar. Nabi kata, tu batu tu dibaling daripada awal pintu neraka tu sampai ke bawah setelah 60 tahun dahulu. Maknanya puluh tahun baling baru sampai ke bawah dasar. Neraka ni jenis darokat. Darokat itu maknanya tingkatan ke bawah. Adapun syurga nama dia darajat. Satu. Orang tu duduk tingkat bawah, Nabi boleh recommend dia duduk tingkat atas. Orang tu duduk tingkat 2, Nabi boleh recommend duduk atas. Recommendation. Ada orang dalam. Kalau bahasa kita senang faham sekarang ni, macam mana hang boleh masuk kerja kilang Osram tu? Aku banyak kali dah minta tak dapat. Hang tak dapat sebab mak menangkan aku supervisor dalam tu, dia sembang HR apa semua tu dapat. Patutlah orang lain payah dapat ke tu. Dia kabel nama dia. Nabi SAW kabel bukan untuk kepentingan diri, kabel untuk tolong umat dia di akhirat nanti. Baik, syafaat adalah milik Allah dan diberi pada Nabi SAW hanya bila diminta oleh Nabi dan diizin oleh Allah. Contoh dalam hadis ini, Nabi SAW beri air minuman telaga Al-Kausar kepada orang mukmin. Siapa minum air ini memperoleh syafaat. Keizinan Allah Ta'ala bersifat umum kepada umat baginda yang sentiasa berwudu dan berselawat. Namun ada yang tidak diizinkan beri syafaat, itu orang yang berpaling daripada ajaran Nabi SAW selepas wafat baginda. Banyak sebab boleh dapat syafaat. Mudah saya abang tuan-tuan, siapa yang mampu menahan kesusahan dan meninggal di bumi Madinah, aku akan bantu dia nanti dengan syafaat kat dia ke akhirat. Itu meninggal. Satu lagi saya beritahu kat tuan-tuan, senang je. Apa dia? Selepas setiap kali azan, tuan-tuan jangan tinggal doa lepas azan. Terutamanya doa lepas azan tu bila? Terutamanya adalah doa-doa yang kita baca, wa ba'athhu maqaman mahmudan allazi wa'ata. Kita baca doa tu kan, siapa yang minta pada aku maqaman mahmuda, nanti esok di akhirat aku akan dapat tempat tu dan aku akan syafaatkan dia. Maknanya, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wa tal fadilah
wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Jangan tinggal setiap kali lepas azan, ia akan memudahkan untuk dapat syafaat baginda nanti di akhirat sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan, janganlah seseorang itu selesa melakukan dosa dan maksiat dengan harapan akan dapat syafaat baginda. Alah, tak apa hang buat dosa pun. Sebab apa? Nanti antara orang yang Nabi akan beri syafaat adalah syafaati li ahli al-kabair min ummati. Syafaat aku untuk orang yang buat dosa besar di kalangan umat aku. Tak apa hang mati berzina pun tak apa. Tu nama dia orang yang tak faham. Kerana kita tak tahu kita ni terpilih atau tak untuk dapat syafaat Nabi. Maka selalulah bersedia untuk buat kebaikan. Jangan selesa buat jahat, dosa dan maksiat, takut mati dalam keadaan dosa, dan lebih malang tak dapat pula syafaat Nabi SAW. Tak ada talian hayat dah. Siapa tak boleh tolong? Satu-satunya, the one and only boleh tolong adalah Nabi SAW. Di samping syafaat para Nabi, ada lagi syafaat siapa dia? Yashfa'u yawmal qiyamati al-anbiya thumma al-ulama thumma syuhada, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhirat yang boleh bagi syafaat selain pada Nabi ni siapa dia? Nama dia adalah para ulama dan para syuhada. Kalau di dunia ni rajin dekati majlis-majlis ilmu daripada para alim ulama, suhbah dengan para alim ulama, insya-Allah di akhirat para alim ulama dapat membantu anak-anak murid dia yang khidmat, yang buat baik dengan dia, untuk dia syafaat tolong. Dan yang ketiga adalah orang yang mati syahid di dalam medan pertempuran. Insya-Allah orang-orang ni dibantu, syafaatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita perlu menzahirkan syukur kerana dikurniakan seorang rasul yang mewakili seluruh alam dan mempunyai banyak kelebihan. Cara menzahirkan syukur itu adalah dengan banyakkan selawat, mengamalkan sunnah, dan baca dan hayati sirah perjuangan, dan ikut apa yang disuruh serta menjauhi apa yang dilarang. Baik, mengarang kata kita kena terima kasih ke Allah kerana Allah bagi kat kita Nabi yang hebat macam ni, Nabi yang ketua. Maksudnya Nabi lah esok ni, apa-apa Nabi lah. Lepas tu kita pula jadi umat akhir zaman, kena terima kasih. Jadi terima kasih ke Allah tu macam mana? Beberapa cara. Pertama, amalkan sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi yang mudah-mudah ni apa dia? Mai sembahyang berjemaah. Tapi tak mudah lah tuan-tuan, sembahyang berjemaah bukan mudah. Dia perlukan iman yang kuat. Maka mai sama-sama kita imarahkan rumah Allah, perkasakan sembahyang jemaah kita. Yang kedua, amalkan sunnah Nabi SAW. Doa-doa Nabi ajak kita amalkanlah selalu doa-doa yang Nabi ajak kat kita. Apa dia? Selain pada doa makan, selain pada doa tidur, ada banyak lagi, hampir ratusan doa-doa yang kita panggil sebagai doa masnun. Doa ketika sedih, doa ketika ada hutang, doa ketika senyum, ada doa ketika bangun tengah malam, doa lepas wudu, doa lepas azan. Berlambak ada doa, kita hafallah sikit doa-doa, cari buku-buku doa yang sesuai, boleh amalkan. Yang ketiga, cara kita nak terima kasih pada Nabi adalah perkenalkan anak-anak dan keluarga kita dengan Nabi SAW. Terutamanya kitab-kitab sirah. Kita beli buku-buku sejarah, baca kat rumah kita. Kalau tak pandai, contoh banyak ceramah-ceramah di YouTube ke, di mana-mana ke, yang dia ada siri ceramah tentang sirah. Mula-mula Nabi macam mana, Arab Jahiliah macam mana, Nabi macam mana, satu siri kita dengar dengan anak kita, dengan isteri kita, atau kita dengar dulu pelan-pelan ada masa, nanti kita cerita dekat isteri kita. Malam-malam sebelum tidur, duduk atas katil dua orang daripada sembang merepek 24 jam, ambil masa 10 minit cerita sikit pasal sirah Nabi, kongsi sikit. Dengan anak-anak kita pun sama juga.
biar mereka tahulah basic-basic bab Nabi itu siapa, mak Nabi dan sebagainya. Itu cara kita terima kasih, kita promosi Nabi SAW di rumah. Kata sahabat, kami mengajarkan anak-anak kami tentang sirah sama macam kami ajak surah pada mereka. Macam mana kita bertegah ajak Iqra' dan Quran pada anak-anak, demikian itulah kena bertegah juga untuk ajak sirah kepada anak-anak kita dan keluarga kita. Umat Nabi SAW adalah sedikit berbanding dengan umat yang lain. Dalam keadaan umat Nabi yang bersyukur, nikmat Allah pemberian iman sangat sedikit. Dalam kalangan hamba yang bersyukur, beriman, bertakwa serta beramal soleh pula sangat sedikit. Oleh itu, jadilah golongan yang sedikit, kerana golongan yang sedikit ini lebih menghampiri syurga, sebagaimana kata Sayyidina Umar Al-Khattab yang meminta agar Allah Ta'ala menjadikan beliau di kalangan orang yang sedikit. Sayyidina Umar, dia pernah doa pada Allah, Allahumma ja'alna min qalail, wahai Allah, jadikanlah kami di kalangan hamba-Mu yang sikit. Jadi orang tanya, wahai Sayyidina Umar, sebab apa doa macam tu? Dia kata, kan Allah sebut dalam surah Sabah, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit hamba aku yang terima kasih atas nikmat Allah tu. Maknanya, ya Allah, jadikanlah kami di kalangan orang yang sedikit, maknanya di kalangan orang yang bersyukur dengan nikmat Allah. Banyak orang Allah bagi nikmat, tapi dia lupa kata terima kasih pada Allah. Itulah antara nikmat yang paling besar dianugerahkan pada kita Nabi SAW. Nabi SAW adalah orang yang pertama dibangkitkan pada kubur, diberikan syafaat, diberi keizinan memberi syafaat. Hal ini menunjukkan kemuliaan Nabi SAW di alam semesta, dan peristiwa yang paling besar di akhirat, Nabi diberi penghormatan menjadi orang yang pertama. Bagaimana pula jika di dunia. Baik, kita tengok hadis yang berikutnya adalah hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10 ni juga dia akan cerita kat kita lebih panjang sikit berkaitan syafaat dan sebagainya. Ana Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr wa ana awwalu man tanshaqqul ardu anhu yawmal qiyamah wala fakhr wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa' wala fakhr wa liwa'ul hamdi biyadi yawmal qiyamah wala fakhr. Daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi SAW, aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat dan aku tidak sombong. Akulah orang pertama di belah bumi dibangkit pada hari kiamat dan aku tidak sombong. Dan akulah orang yang pertama diberi syafaat di hari kiamat dan menerima syafaat dan aku tidak sombong. Bendera kepujian di tanganku pada hari kiamat dan seluruh anak Adam berada di bawah panjiku dan tidaklah sombong. Sebagaimana dalam hadis berikutnya, Nabi SAW diangkat menjadi pemimpin bagi seluruh anak cucu Adam, keturunan Nabi Adam. Setiap mukmin wajib percaya hal tersebut. Dan kita memuliakan pemimpin yang wajib kita taat kepada arahannya, kerana patuh kepada Nabi adalah patuh pada Allah Ta'ala. Man yuti'ar rasul faqad ata Allah. Patuh pada Nabi SAW. Hadis dua-dua ni lebih kurang je dia nak menunjuk tentang kelebihan dan kemuliaan baginda SAW, dan saya dah cerita tuan-tuan dalam hadis yang pertama tentang kemuliaan Nabi tadi. Patuh pada Nabi SAW bermaksud patuh kepada arahan, suruhan, tinggal larangan dan tidak melampau batas dalam melaksanakan perintah yang disuruh. Kita juga tidak melakukan tambahan bid'ah dalam agama dan tidak pula meninggalkan yang menjadi sebahagian daripada agama. Perkara ini merupakan hakikat dan sebenar Nabi SAW sebagai pemimpin kita. Dan dia ulang benda yang sama. Tuan-tuan tengok terus ke perenggan bawah sekali, Nabi juga tidak sombong apabila menjadi orang pertama memberi syafaat. Ni dia cerita kat kita 8 kategori syafaat Nabi SAW. Saya cerita kat tuan-tuan beberapa ni sebagai tambahan. Pertama, syafaat terbesar, kita panggil dalam istilah bahasa Arab syafa'atul uzma. Ain, Ra, Mim, Ya, uzma. Diberi khas
daripada kalangan para nabi. Tujuan untuk mempercepatkan mula hisab pada hari kiamat yang manusia dalam susah. Maknanya di padang mahsyar nanti semua akan tunggu dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berkasut, tidak berkhatan, matahari di atas kepala, peluh sampai ke pinggang, dada dan tenggelam timbul dalam peluh, panas, rimat, lapar, tak larat, letih, dahaga, sakit kaki, tak boleh duduk, jadi beban. Orang mahsyar jadi macam neraka pun neraka lah, pahai tunggu sini tak ada cerita, jadi beban macam tu dah. Maka ketika itu Nabi SAW akan request dengan Allah supaya mula hisab. Mula tu maknanya lambat lagi lah, janji mula. Mungkin orang yang nak kena hisab tu mungkin puluhan ribu tahun, tak tahu lah. Sebab satu-satu start daripada umat Nabi dulu SAW. Umat Nabi tengok panggil, katalah nama Muhammad, berapa juta orang nama Muhammad, seorang. Semua nak kena check, audit check, bukan melawak punya, audit forensik punya, check sampai dalam-dalam orang tu. An malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu, berkaitan duit dia ke mana pi dan dari mana dapat dan ke mana pi. Itulah yang kena tanya esok di akhirat. Syafaat memasukkan manusia ke dalam syurga tanpa hisab dan azab. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, jumlah penerima syafaat ini adalah 70,000 orang manusia yang depa ni special pass ada kat depa. Tak ada hisab dan tak ada azab. 70,000 ni angkut terus syurga. Dia punya level dia tu, depa ada pas istimewa. Yang tu juga melalui syafaat baginda Nabi SAW. Syafaat angkat darjat manusia melebihi pahala amalan mereka dalam syurga lah ni. Darjat dia tak tahu mana, tapi disebabkan syafaat dia dapat darjat yang tinggi, macam saya cerita kat tuan-tuan tadi. Syafaat bagi mengelakkan azab orang yang berhak. Maknanya dia confirm dah masuk neraka, dia confirm dah nak kena azab dengan Allah Ta'ala. Tetapi request atau syafaat, recommendation daripada Nabi SAW menyelamatkan kawan tu daripada azab api neraka Allah. Yang ni saya tak tahulah siapa insan yang bertuah yang begitu hebat Allah beri pada dia. Yang ketiga, yang berikutnya adalah syafaat bagi mengurangkan orang yang berhak ditimpa azab. Contoh kepada bapa saudara baginda Abu Talib yang diringankan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala esok nanti di akhirat. Padahal dia patut kena azab lah, tapi diringankan. Syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Syafaat bagi meminta izin pada seluruh mukmin untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syafaat bagi mengeluarkan orang yang berdosa yang masuk ke dalam neraka. Maksudnya dia duduk dah dalam neraka, yang tadi tak masuk lagi, memang kena masuk tapi tak payah masuk. Orang ni dah duduk dah dalam neraka, boleh dikeluarkan dengan syafaat Nabi SAW. Dan juga syafaat bagi ahli Madinah, yang siapa yang mati di sana, yang saya cerita kat tuan-tuan tadi tu, doalah supaya Allah Subhanahu Wa Taala matikan kita di bumi Madinah. Yang ni doa ni orang jarang nak amin lah. Satu lagi doa yang, ya Allah, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'a zumratul masakin, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bagilah aku hidup miskin, mati pun miskin, bangkit esok pun bersama dengan orang miskin. Dua doa ni biasa saya baca, siapa pun tak amin ya. Jadi tengoklah Ustaz, kami ada masa kami amin ya. Sebab mati miskin. Kalau saya doa, ya Allah bagilah doa sejuta, amin amin amin, pada luar masuk dengan pintu-pintu semua amin weh. Sebab kayanya saya. Baik, pengajaran hadis yang terakhir, sifat Nabi dijadikan sebagai pemimpin. Ini saya cerita dah tuan-tuan tadi tu. Di rumah, tempat kerja, sekolah, masjid, di mana-mana sahaja kita mungkin dilantik menjadi pemimpin. Jawatan tu tak melayak kita sombong. Tu Nabi lah, orang yang hebat. Maka hari ni kita tak pemimpin terang mana pun tak payah belagak sangat.
kan, baru pemimpin kampung, baru pemimpin daerah, baru pemimpin negeri, pemimpin negara, pemimpin dunia. Tak payahlah belagak sangat. Pemimpin semua di luar ya, masuk rumah tak boleh jadi pemimpin dah. Maksudnya jangan duk buat perangai pemimpin dalam rumah. Masuk dalam duk pintu, duk atas cushion. Okey, buat ayat. Buat main. Okey, lap ni, lap tu. Yang tu nama dia haprak nama dia. Hanya pemimpin semua bawa di luar. Masuk rumah jadilah bapa yang penyayang. Boleh main gusti dengan anak-anak kecil. Tu pemimpin yang baik. Perangai Nabi SAW sama, luar rumah, dalam rumah, orang yang penyayang. Sifat sombong hanya milik Allah, dan hanya Allah untuk layak guna sifat sombong. Nabi SAW menegaskan bahawa tak masuk syurga orang yang ada sifat sombong dalam hati walaupun sebesar zarah. Jadi sombong ni ada. Kita ni hebat ke mana pun, buang sifat sombong. Kata ulama, ajibtu liman kharaja min majriyal bauli kaifa yatakabbar. Aku heran orang yang keluar daripada saluran buang air kecil manusia, macam mana dia boleh sombong dengan Allah. Saya dan tuan-tuan semua lahir ikut tempat yang sama dan meninggal esok dalam keadaan apa? Dalam keadaan sama juga, lambat sikit dah, busuk dah. Hebat tak mana pun, buang dah name tag tu jadi apa? Jenazah. Tak panggil dah Datuk. Orang tak kata Datuk bila nak ke bumi, Tan Sri bila nak ke bumi, tak. Jenazah bila nak ke bumi. Semua orang sama aja nama. Maka buang sifat sombong. Nikmat diperoleh oleh Allah dan jawatan semuanya adalah syukur, dengan hati-hati bagi mengelakkan hati terasa sombong. Bendera pujian yang dibawa oleh Nabi SAW ialah syiar puji kepada Allah dan seluruh umat Nabi SAW. InsyaAllah nanti kita tengok hadis yang berikutnya, hadis yang ke-11 berkaitan syafa'atul uzma. Bagaimana semua penduduk mahsyar akan pergi cari semua Nabi, dan saya akan cerita dekat tuan-tuan berkaitan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim kata, aku tak berani, aku ada buat 3 salah. Maka kita kaitkan sikit, bolehkah Nabi-Nabi terlibat dengan kesalahan dan dosa? Aku ada 3 benda aku tipu. Sebenarnya itu tu tipu ke tak tipu? Bolehkah kita kata Nabi Musa takut nak bagi cakap apa-apa dengan Allah sebab aku ada buat salah? Aku pernah bunuh orang, aku pernah tumbuk satu Qibti, matinya dia. Bolehkah kita kata Nabi Musa ni bersalah? Apa kaitan Nabi-Nabi dengan ismah atau pemeliharaan Allah daripada kesalahan tu? Dan ismah Nabi-Nabi ni boleh tak sebelum Nabi tu dilantik jadi Nabi, boleh tak dia buat salah? Ataupun Allah pelihara Nabi ni sebelum dia jadi Nabi dan sampai bila-bila? Ataupun Nabi-Nabi masa kecil pun dia tak boleh buat salah dah, Allah jaga dia? Nanti kita bincang beberapa benda-benda yang penting berkaitan dengan adakah Nabi-Nabi ni boleh dikategori sebagai menipu, membunuh atau cakap tak betul, dan bagaimana penyelesaian para ulama tentang permasalahan-permasalahan tersebut. Dan kita akan tengok syafa'atul uzma nanti insya-Allah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.